Kami arwah Ismail Kamus, dia kata apa? Esok kita dah mati, anak beranak pasangan hidup kita paksa kita masuk syurga. Pergi masuk. Ni kami tengah baca Yasin ni. Kau ingat baca Yasin tu boleh bawa awak masuk syurga? Waktu hidup tak nak beramal. Tuan-tuan, puan-puan, perasan tak? Nabi kata ada semua amalan manusia itu putus ketika dia meninggal dunia, takkan sambung, melainkan 3 perkara. Pertama sekali sadaqatun jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak saleh yang mendoakannya. 3 ni je, yang lain tak ada harapan. Kenapa Nabi kata sadaqatun jariyah dulu? Kerana sedekah jariah boleh dilakukan oleh semua orang. Sultan boleh buat, PM boleh buat, exco kerajaan boleh buat, AJK masjid boleh buat, tukang sapu boleh buat, kerja cleaner pun boleh buat. Sedekah semua orang boleh buat, tetapi mengikut kadar mampu mereka. Kalau harta kita di akhirat kita nak bersambung, maka waktu sekarang sedekah dengan harta kita. Waktu hidup jangan jadi. Saya teringat pesan Tok Guru kami arwah Ismail Kamus, dia kata apa? Esok kita dah mati, anak beranak pasangan hidup kita paksa kita masuk syurga. Pergi masuk. Ni kami tengah baca Yasin ni. Kau ingat baca Yasin tu boleh bawa awak masuk syurga? Waktu hidup tak nak beramal. Lepas tu keluarga kita suruh masuk syurga, macam mana gaya tiket pun tak ada. Kami sedekah ni, sedekah Quran berkata-kata atas nama awak gini-gini, pergi masuk syurga. Tak ada harapan kita. Tak ada, melainkan kita yang beramal. Maka sekaranglah, dan amalan yang paling mudah adalah dengan menggunakan harta. Kalau nak buat solat, kalau nak kata solat tahajud ke, tuan-tuan, Nabi solat tahajud paling banyak 13 rakaat satu malam. Kebiasaannya 11 rakaat satu malam. Macam mana kita solat witir, tarawih dengan witir. Dan paling sikit 9 rakaat satu malam. Sekolah tahfiz saya, kami buat 3 rakaat sahaja, 2 solat tahajud, 1 witir. Kita tengok yang Nabi buat tu. Nabi digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Rumahnya dalam syurga telah disiapkan, tapi dia solat tahajud 13 rakaat. Tuan-tuan nak tahu, perempuan nak tahu, dalam hadis riwayat daripada Abu Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani kata, satu hari aku berjalan di sisi Masjidin Nabawi. Kebiasaannya kosong kerana Nabi biasanya bertahajud di dalam rumahnya, tapi hari itu Nabi bertahajud di dalam masjid. Ku dampingi Nabi SAW dan ku minta izin untuk menjadi makmum kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata, jom kita salat sama-sama. Keesokan harinya Huzaifah salat subuh bersama dengan para sahabat, dan Huzaifah kata, ya sahabat sekalian, syukur anugerah besar Allah bagi pada aku, sempat solat berdua dengan Nabi sahaja. Solat fardu dah biasa ramai ni, tapi solat tahajud aku dengan Nabi sahaja. Para sahabat lain kata, ya Huzaifah, kau ceritalah dengan kami macam mana Nabi beramal. Maka kata Huzaifah, pada rakaat yang pertama Nabi angkat takbir Allahu Akbar. Nabi baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa harapan kamu ya Huzaifah? Aku harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-100 daripada 286 ayat. Ini bukan cerita apa nama tu, mitos, bukan. Ini hadis sahih, bukan hadis palsu. Kata Huzaifah, aku harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-100. Kalau tanya kita apa harapan kamu, elok-elok Nabi rukuk pada ayat yang ke-5 cukup. Macam kita baca dalam tahlil arwah tu kan, yang tu sudah. Tu kalau kita lah. Tiba-tiba Nabi tak rukuk, Nabi nyambung. Sampailah pada akhirnya ayat 286. Apa harapan kamu ya Huzaifah? Aku harap Nabi rukuk pada penghujung ayat 286. Habis tu tak jadi, Nabi nyambung. Waduh, kan? Dan pada ketika itu hatiku bergolak. Mau berhenti tak mau berhenti, nak berhenti tak nak berhenti. Tapi tak berhenti. Kalau kita
Allah kan ya. Nabi kasih salam, kita udah tak ada. Rakaat pertama 286 ayat. Dan kata Huzaifah kepada rakaat yang pertama tu juga, sebelum rukuk Nabi nyambung surah An-Nisa perempuan 176 ayat. Satu rakaat yang pertama 286 tambah 176, kita 76. Rakaat kedua bukan Nabi baca 3 qul, Nabi menghabiskan surah Ali Imran 200 ayat. 3 surah, 2 rakaat, ratusan ayat. Kita 3 surah, 2 rakaat, 3 qul. Itu je mampu. Harta banyak, kesihatan elok, bini 4. Iya sungguh. Tapi ya Allah, itu manusia. Maka kekuatan yang harus kita ulangi dalam kehidupan kita adalah menggunakan harta kita. Sebab kita tak cukup kuat. Salat duhanya Nabi buat 8, kita buat 2. Itu pun 8 tahun sekali. Bila Nabi kita buat solat duha banyak, ada ketika Nabi buat 8, kita buat 28. Itu tanda tak ada duit sangat lah tu. Besok dah ada duit, 2 pun tak buat. Itu manusia. Ya, maka kata apa Nabi, maka kita akan ditanya tentang harta. So pastikan harta yang kita cari harta yang halalan tayyiban, penuh dengan keberkatan. Dan bila kita berbelanja juga berbelanja ke arah baik.